Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi habis tadi situ, mana kesimpulannya hatu burhanakum, bawa datanglah bukti-bukti, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu itu orang yang jujur, bawalah bukti-bukti kamu. Jadi itu pegangan kita. Kita sebagai orang yang belajar ni, semua orang ni kita belajar sampai mati dah kita belajar ni. Tak kira orang tu orang alim besar macam mana sekalipun, dia mesti dalam keadaan sentiasanya berlapang dada, terima jika benda tu salah dari pihak dia, dia kena baiki. Itu biasa. Tak ada satu orang pun di kalangan manusia yang alim besar mana sekalipun, yang mana mereka ini sunyi daripada kesilapan. Tak mungkin. Tak mungkin gitu. Maka kita sebagai hidup bermasyarakat ni, sekiranya benar dakwaan-dakwaan kita, maka kita kemukakan bukti. Gitu saja. Jadi nak tunjuk dengan Allah Ta'ala nak tunjuk direct dengan letaknya pukul atas kepala ke batu atas kepala dulu ke baru kita nak beriman, itu tak patut. Sebab sekiranya Allah Ta'ala tunjuk dengan cara gitu, setelah pada itu tak beriman, bahaya kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sangat takut benda tu. Sehingga dia tak mujizah apa semua sekalipun, Nabi SAW tak layan. Dan Nabi serah pada Allah Ta'ala, dan Nabi sendiri pun memang tidak ada kuasa mukjizah pun. Ia tak ada kuasa mukjizah. Mukjizah itu tak ada. Semua sekali itu datang dari Allah Ta'ala. Bukan kata tak ada tu tak ada tu dari segi kuasa. Dia tidak ada kuasa. Jadi nafi situ nafi kuasa lah. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah, tidak ada kuasa lah. Ilaha illallah kalau kira masyarakat Melayu kita pun dah faham dah. Tidak ada yang berkuasa malaikat Allah. Tetapi tidaklah tepat mana cara tafsiran gitu. Tapi walaupun gitu, tu pun salah satu tafsiran. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berkuasa malaikat Allah. Tapi tafsiran yang sebenar, tidak ada yang layak disembah. Tidak ada yang layak dibuat ibadah padanya, melainkan Allah Ta'ala. Itu yang tafsiran yang sebenar tentang la ilaha illallah. Tapi walaupun gitu, di kalangan masyarakat Melayu, sudah ramai yang faham. Bila sebut kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah, maksud dia apa? Maksudnya tidak ada yang kuasa malaikat Allah Ta'ala. Semua orang faham benda ni. Jadi, cuma bila kita belajar, betul, baru dijelaskan bahasanya bukan semata-mata kuasa kita nak mengaku Allah Ta'ala berkuasa. Bahkan kita kena sembah Allah Ta'ala dan kita kena nafikan segala sembahan yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu kita kena buat ya. Makna kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan cara menafikan segala yang syirik-syirik itu. Selagi mana kita tak nafikan syirik, maka masih lagi dalam keadaan kita betul-betul tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak beriman yang sebenar. Hanya beriman kepada setengah-setengah saja. Beriman setengah-setengah ni bahaya. Sebab kita duduk di pinggir jurang neraka kalau duduk gitu. Jadi ada diberitahu hari itu cerita, dan cerita ni pun viral, jadi viral pun saya boleh beritahu lah maknanya. Sampai berita cerita didakwa lah. Sekiranya benda yang dia buat ini salah, niscayanya Allah Ta'ala akan baginya azab pada dia. Dia kata. Kerana amalan dia yang dia buat ketika buat umrah itu, yang betul dia kata. Yang ikut syariat Allah Ta'ala dah. Sekiranya tak ikut syariat, nescaya Allah Ta'ala bagi bala terus dah pada dia. Dia kata gitu. Dia tak sedar yang duduk viral-viral tu jadi musibah pada dia sampai menangis-nangis tu. Takkah tu juga musibah panggilnya. Dia tak sedar yang tu, dia tak sedar. Dia ingatnya, bila dia buat salah, Allah Ta'ala ambil tukul atas kepala, bagi atas kepala dia tu bila dia buat salah. Bila dia buat dosa, Allah Ta'ala baginya panah peti ke apa ke atas kepala dia ke. Tidak gitu. Allah Ta'ala, siapa-siapa yang mencuri pun orang itu dapat mencuri. Orang itu boleh buat dosa, apa-apa sahaja boleh buat dosa. Kan? Itu semua sekali yang ikut ketentuan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tetapkan takdir boleh. Yang boleh buat, boleh buat. Ada yang nak buat tapi tak boleh buat pun ada. Kan? Jadi, amal-amal yang tak betul,
walaupun Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takdirkan, tetap je benda tu dapat terjadi, tetapi kena ingat, benda tu Allah Ta'ala tak redha pun. Benda yang salah, Allah Ta'ala tak redha, tapi Allah Ta'ala bagi benda tu jadi. Jadi, kalau kita menganggap satu perkara yang kita buat itu tidak diazab oleh Allah Ta'ala, tu petanda kita ni orang yang di pihak yang benar, itu salah tanggapan kita. Jangan ada tanggapan gini. Jadi, nak diberitahu sininya, golongan Bani Israel sampai Allah Ta'ala letaknya kuntul sinar di atas kepala. Nak beriman kau tak nak beriman? Nak pegang kau tak nak pegang? Kan? Tapi Allah Ta'ala beritahu juga, ambil lah, pegang sungguhlah benda ni. Kan? Pegang sungguhnya kitab Allah. Pegang sungguhnya syariat Allah Ta'ala itu, ketentuan Allah Ta'ala itu, pegang sungguh. Kan? Dan ambil peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab Allah Ta'ala itu, ambil peringatan dengan tu. Dan buat itu sebagai panduan hidup lah. Maka sekiranya kamu buat gitu, la'allakum tattaqun, pastinya kamu akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Ta'ala. Baru jadi orang yang betul-betul takwa. Ya. Sini saya dah beritahu dah tafsir. Perkataan la'alla, bahasa Arab dengan makna kebarangkalian, makna la'alla ni. La'alla ni makna asal dia bentuk barangkali. Sebab tu dia terjemah dia biasa kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni bentuk kebarangkalian. Kan? Tetapi bila Allah Ta'ala yang sebut la'alla, itu bukan dengan makna kebarangkalian, ia dengan makna pasti. La'alla sini dengan makna pasti. Sebab tu diterjemahkan, saya terjemahkan tadi, la'allakum, pastinya kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Tidak kita terjemah mudah-mudahannya kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin akan bertakwa, mungkin tak bertakwa kalau ikutnya kitab Allah. Tak, kalau betul-betul ikut kitab Allah, pasti akan jadi orang yang bertakwa. Gitu makna dia. Summa tawallaitum. Kemudian, walaupun cerita tu sudah beredar lama dah selepas pada tu. Mana mula-mula ikut patuh. Ya, ho. Jiha lah, apalah, macam-macam lah disebutnya, kan? Okey lah, boleh terima lah. Biasalah, dipaksa, kan? Beriman dengan cara paksaan. Beriman cara paksaan ni, tu ada risiko lah. Risikonya ada di kalangan orang itu tidak betul-betul beriman. Risiko dia tidak betul-betul beriman. Tapi dengan cara itu, boleh juga dipaksa dengan cara dipaksa supaya dengan cara paksaan itu dapatnya orang tu dapat baiki cara hidup dia, kan? Contohnya kepada budak-budak, kadang-kadang kita paksa dia solat lah apa semua sekali. Lama-lama kita paksa tu sampai pada satu masa dia dapat solat dengan sebenar, kan? Dengan kita paksanya daripada awal-awal lagi. Begitu juga keikhlasan apa semua sekali pun kita paksa hidup kita ni supaya jadinya ikhlas. Malas macam mana pun kalau kita rasa malas nak buat apa, kita cuba buat juga. Macam kita paksakan diri kita untuk jadi orang baik lah, kan? Untuk jadi baik tu kita paksa juga diri kita untuk jadi orang baik. Bukan kita hanya berserah, aku tak perlu buat amal mana, aku ni memang orang jahat pun, aku memang jahil pun. Tu tak boleh kita kata-kata berserah gitu. Itu orang yang berputus asa dalam hidup dia, kan? Orang yang berputus asa dalam hidup dia tak akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Kena ingat. Summa tawallaitum, kemudiannya kamu berpaling. Min ba'di dzalika. Pokok kamu ni, mana tok nenek kamu dululah, moyang kamu dulu ni, wahai pokok Yahudi, pokok ahli kitab ni. Mereka itu berpaling selepas pada tu, padahal mereka itu nampak dengan mata mereka sendiri, Allah Ta'ala letaknya gunung Tursina di atas kepala tu. Tiba-tibanya selepas pada tu, tak lama lepas tu, ada di kalangan pokok kamu ni yang berpaling. Tidak mau terima. Falaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidaknya kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala baginya kepada kamu. Wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah Ta'ala kepada kamu. Sini maksudnya takhirul azab. Sini makna dia takhirul azab. Allah Ta'ala bagi kelebihan, Allah Ta'ala bagi kesihan sini, belah kesihan sini dengan cara takhirul azab, iaitu melengahkan azab, melambatkan azab. Kan? Bukan kena segera, kan? Jadi selepas pada tu Allah Ta'ala tak ambil dah gunung Tursina letak atas kepala, bagi hempak atas kepala tu, tak ada dah selepas pada tu.
Tapi Allah Ta'ala biarkan saja. Allah Ta'ala biar. Ikutlah mu. Nak buat juga, silakan lah. Ikutlah. Lakuntu minal khasirin, nescaya kamu jadi orang yang rugi terus selepas pada itu. Mana selepas pada kena azab Allah Ta'ala, kalau sekiranya tidak ditakdirkan azab itu, nescaya yang kamu akan jadi orang yang rugi, menyesal dah sampai bila-bila, kerana dahlah mati kena azab selepas itu, kena azab pula di alam kuburnya, di akhirat pasti lagi lah akan diazabnya secara pedih, dahsyatnya. Jadi keadaan satu orang itu buat kesalahan, jangan ada pula di kalangan pengikut-pengikut mereka yang beranggapan benda ni tak salah. Kenapa tak salah? Kalau salah ni saya Allah Ta'ala bagi je mala. Allah Ta'ala bagi bala. Dia ingat apa? Dia ingat semua benda ni Allah Ta'ala punya bagi bala, Allah Ta'ala tunjuk-tunjuk gitu terus. Ada setengah orang tu Allah Ta'ala tak tunjuk pun secara nampak jelas. Tak nampak jelas. Bagi bala tapi tak nampak jelas. Bagi juga betul bala cubaan. Bala cubaan ni pasti Allah Ta'ala akan bagi pada kita semua sekali ni. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu Allah Ta'ala pasti akan baginya ujian kepada kamu semua. Tak kira lah ujian tentang makan minum kita ke, pasal kematian ke, pasal apa ke, Allah Ta'ala akan bagi saja musibah-musibah itu. Tetapi beruntungnya siapa-siapa yang bersabar. Orang yang tabah dalam menghadapi musibah Allah Ta'ala itu, dengan kesabaran itu, pastinya Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang sebesar-besarnya kelak. Jadi, keadaan kesalahan yang mereka buat, tidak semestinya Allah Ta'ala akan terusnya bagi. Tapi, kadang-kadang setengah-setengah tu Allah Ta'ala bagi, yang setengah-setengah yang cabar-cabar. Cabar-cabar tak lama. Yang cabar-cabar, yang celupa-celupa, cabar Allah Ta'ala itu tak lama. Tetapi walaupun gitu, dia celupa-celupa pun kadang-kadang kalau kita tengok, lambat Allah Ta'ala bagi. Bila kita tengok lambat Allah Ta'ala bagi itu, situ betul belah kesian Allah Ta'ala. Mana nak beritahu Allah Ta'ala dengan kita semua sekali ni, bezalah. Allah Ta'ala dengan kita, keadaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni dia sangatnya penyayang, kan? Diperdakan ayat sebelum pada ni, kan, cerita Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala ni sangat sayang. Tak kira lah kita ni orang Islam ke, kita ni orang kafir ke, orang Islam ke orang kafir, Allah Ta'ala terkira. Masih lagi Allah Ta'ala sayang, kan? Maka dengan sebab sayang Allah Ta'ala tu, tetap saja Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi itu, ini kepada kita, kemudahan-kemudahan kepada kita, tetap saja gitu. Maka orang kafir yang kaya pun ramai, kan? Orang Islam yang buat benda maksiat pun ramai, yang kaya semua sekali. Tetapi tidaklah benda yang dia buat, benda yang dia dapat, benda-benda yang kekayaan, kemewahan, kesenangan hidup itu sebagai buktinya Allah Ta'ala sayang dia. Tidak gitu. Tidaknya kerana itu. Jadi selagi mana orang itu dalam keadaan tak sampai kepada tempuh ajal dia, maka Allah Ta'ala tak akan baginya azabnya segera. Sesegera tu tidaknya Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Allah Ta'ala ada sebutnya, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka kamu biarkanlah orang-orang kafir dengan tempoh-tempoh yang mana bagi tempoh lah kepada dia. Bagi masa lah kepada dia. Biar gitu, ikut dia lah. Sampai satu masa, sampai ajal dia, dia akan kena azab. Sekiranya dia tu tidak bertaubat. Maka takhirul azab sini, peluang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang sesat itu supaya kembali pada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Ta'ala. Jangan duduk tunggu dah lagi. Sesegera mungkinnya kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan tunggu. Jangan tunggunya sampai pada penyudahannya ajal. Sekiranya bagi terusnya azab, sebab tu Allah Ta'ala beritahu sini, lakuntum minal khasirin,
nescaya kamu semua sekali termasuk di kalangan orang yang rugi kelak. Kemudian cerita lain lagi, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan ingatlah cerita, sampaikanlah cerita, ingat baliknya cerita ini wahai Bani Israel. Kan? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. Itu nak telefon. Nak telefon dia, telefon bateri nak habis tu. Dia jadi gitu. Jadi apa ni, silap sikit ya tadi. Saya ingat, saya ambil lafaz lain tadi. Iaitu sambung sini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Situ. Dan benar-benarnya kamu tahu. Dan benar-benarnya kamu semua tahu. Kamu tu'arif, wahai golongan Yahudi. Tentang orang-orang alladzina i'tadaw minkum, orang yang melampau di kalangan kamu. Orang yang melampau di kalangan kamu sebelum pada ni, kamu tahu. Yang melampau fi sabti pada hari, cerita pada hari Sabtu. Mana cerita hari Sabtu ni golongan Yahudi tahu. Dia ada cerita di sebalik hari Sabtu. Betul lah, hari ni pun hari Sabtu. Hari ni pun hari Sabtu. Mana orang Yahudi pun, dia sangat arif tentang ceritanya hari Sabtu. Yang mana kamu melampaui batas pada hari Sabtu tu. Melampau pada hari Sabtu. Membuatnya pelanggaran pada hari Sabtu. Iaitu sini, ayat ni secara ringkas lah. Dalam surah Araf, secara panjang lebar lagi ada diceritakan. Yang mana golongan Yahudi masa ketika itu, Allah Ta'ala tetap dah hari Sabtu, yang mana hari yang tidak boleh buatnya hijrah. Hari yang tak boleh buat hijrah. Dalam riwayat tafsir pun ada beritahu tentang pemilihan hari Jumaat. Hari Jumaat dia kata nak hari Sabtu. Bila hari Sabtu, mereka nak hari Sabtu, Allah Ta'ala perintahkan hari Sabtu tak boleh buat hijrah. Hari Sabtu tak boleh buat hijrah. Sebab itulah syariat Nabi Muhammad SAW lebih ringan. Lebih ringan macam mana? Iaitu umat Nabi Muhammad SAW walaupun hari Jumaat, hari Sabtu je, ketika azan saja baru kita kena berhenti hijrah. Baru kita kena berhenti hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Kan? Dalam ayat Quran. Yang mana wahai orang beriman, bila diserunya azan pada hari Jumaat, supaya pergi solat Jumaat tu, pada hari Jumaat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu pergi menyahutnya seruan zikir Allah Ta'ala itu, iaitu solat tu lah. Solat Jumaat itu segeralah pergi. Wa dharul bai', dan hendaklah kamu tinggalkan urusan jual beli. Maknanya urusan jual beli berhenti ketika azan. Bila azan kita kena berhenti teguhnya. Sebab tu kadang-kadang saya pun ada tegur juga, kadang-kadang orang duduk jual aiskrim lah, jual air lah apa semua sekali. Kadang-kadang orang yang minta sedekah lah apa semua sekali. Kadang-kadang kita pun rasa sedih pada dia. Lalu kat masjid tu tengok masih lah orang tengah azan dah. Kata masuklah. Kadang-kadang budak-budak kecil tu minta sedekah. Kan? Budak-budak kecil minta sedekah. Kan? Saya kata dengan dia, masuklah dalam masjid. Azan dah ni. Lepas-lepas ni lah. Lepas tu hak jual pun, saya pun kadang-kadang ada pesan juga. Hak jual tu berhenti-berhentilah dulu. Lepas ni kita niaga pula. Kan? Lepas ni niaga pula. Tinggal dulu. Tak kira lah peniaga tu lelaki ke perempuan. Tak kira. Kadang-kadang dia guna perempuan pun kena berhenti lah. Sebab dia pergi tu
orang lelaki lah yang membeli tu. Maka berhenti tu jual. Jadi masa tu tak ada dah lagi nak membeli air ke apa semua sekali, tak ada nak beli aiskrim ke apa, tidak ada dah masa tu. Semua sekali tumpu kepada tumpu pada untuk solat Jumaat. Jadi nak beritahu pada ayat itu perintahnya supaya melakukan solat Jumaat kena berhenti ketika yang azan. Mana selepas pada tu boleh. Selepas pada solat silakanlah. Selepas pada solat gilah nak pada fa idza qudiyatus salatu fantashiru fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka selepas daripada selesainya solat itu, gilah di mana pun, tak ada masalah. Carilah kurnia kelebihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak bagi kurnia rezeki itu, tak kira lah. Tak apa, boleh dah pergi selepas daripada solat Jumaat. Maka sini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana patut, bila Allah Ta'ala kata hari Jumaat lah kita terima. Tak kira. Kan? Tapi golongan Yahudi ni bila kata hari Jumaat, dia tak nak hari Jumaat, dia nak hari Sabtu. Bila hari Sabtu, Allah Ta'ala buat syarat. Bila Allah Ta'ala bagi peluang hak muda, dia tak nak hak muda, Allah Ta'ala akan bagi apa ya? Bila dia nak waktu. Dia nak hari Sabtu. Bila hari Sabtu, Allah Ta'ala kata tak boleh dah nak nega ke apa semua sekali, nak pergi kerja apa semua sekali, tak boleh. Maka kebetulannya masa tu Allah Ta'ala bagi ujian kepada golongan Bani Israel ketika itu, ikan tu banyak. Hari Sabtu tu banyak ikan. Sampai dalam riwayat tafsir sampai seolah-olah menari-narinya ikan tu di air. Mana orang yang minat mengair ke, minat menjala ke, memuka ke, berair mulut pada hari Sabtu tu, tengoknya ikan tu banyak. Tapi hari lain tak ada banyak macam tu pun. Maka mereka pun buatnya hela. Dia buat hela. Hela macam mana? Dia buatnya perangkap. Dia buat macam bubu, perangkap. Yang mana bubu, perangkap ataupun pukat. Dia letaknya pukat apa semua sekali. Ataupun bubu. Tempat perangkap ikan. Dia letak situ hari Sabtu. Tapi dia angkat pada hari lain, hari Ahad apa semua sekali, tu baru dia angkat. Jadi dia buat helah gitu. Jadi dia tak buat kerja tapi dia tahanlah pukat tu. Dia tahanlah bubu tu. Tapi dia ambilnya hari esok. Hari Ahad tu barulah dia ambil. Gitu. Jadi dia buat helah gitu, maka Allah Ta'ala sangat murka. Seolah-olah dia nak tipu Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu. Dia sudah tipu Allah Ta'ala. Dia seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu bagi pendapat mereka. Maka sebab tu sini, kerana sebabnya pelampauan mereka itu, sehingga sanggupnya nak tipu helah Allah Ta'ala, faqulna lahum, kami titahkan pada mereka-nya, mana sini titihan Allah Ta'ala, nak beritahu segeranya Allah Ta'ala bagi azab pada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah pokok kamu ni jadi kera. Jadilah kera yang hina dina. Hina dinanya kera. Jadi keadaan kera yang hina ini ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama mengatakan jadi kera sungguh. Jadinya kera sungguh dia. Satu lagi berpendapat pula kata bukan jadi kera tapi perangai macam kera. Jadi perangai itu perangai jadi macam kera. Mana perangai dia tu perangai binatang. Mana bila perangai kera tak ada undang-undang lah. Mana suka bunuh, suka mencabul ke, suka merogol ke apa ke, gitulah lebih kurang. Suka khianat dan sebagainya. Tapi di kalangan ulama tafsir banyak menyokong kepada pendapat yang kata menjadi kera betul. Menjadi kera betul. Kera sungguh. Mana kera yang hina dina. Jadinya mereka tu kera yang hina dina. Gitu yang disebut dalam ayat Quran. Faja'alnaha, maka kami jadikan cerita perbuatan yang dia buat itu nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Sebagai peringatan bagi orang-orang
ketika itu. Orang-orang hak pada ketika itu, wa ma khalfaha, dan orang yang datang kemudian. Mana orang masa tu, orang hak dekat dengan zaman itu, dan orang yang jauh dengan zaman itu. Orang yang jauh dengan zaman itu. Dan benda ini, walaupun sebagai peringatan, pelajaran, yang betul-betulnya boleh ambilnya peringatan ini, pelajaran ini adalah wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai peringatan yang sebenar kepada orang yang bertakwa. Orang yang takut pada Allah Ta'ala sungguh, barulah dia tu akan beringat ambil cerita ini. Dia tidak akan buat mudah dengan perkara yang Allah Ta'ala larang. Tidaknya mereka ni guna dengan cara yang helah. Guna dengan cara yang helah. Sebab tu zaman sekarang ni kadang-kadang ramai kan orang hak butai dengan bank ke apa semua sekali yang ada riba. Yang ada riba tu kadang-kadang diguna nama faedah, guna nama bunga lah. Sedap-sedap saja nama dia. Bunga lah, halwa ke, apa ke. Nama-nama tu sedap saja bunyi. Tapi benda tu hanya helah pada nama saja. Sebenarnya benda tu adalah riba. Tetapi disebutnya nama-nama dia yang sedap-sedap. Faedah lah apa semua sekali. Cuma syukurlah, alhamdulillah kita di Malaysia ni ada jugalah cara-cara Islam yang ikut syariat. Jadi harap-harapnya yang ikutnya syarat hak ikutnya syariat itu insya-Allah halal lah, iaitu kena tanya yang arif lah pasal perkara-perkara perbankan Islam cara perbankan Islam, cara pinjaman Islam, iaitu kena kita kena ambil pandangan di kalangan orang yang lebih arif lah tentang ilmu-ilmu itu. Tapi saya ambil pada hukum yang asas saja. Yang hukum yang asas itu tentang adanya hutang, yang mana hutang itu kita kena bayarnya dengan adanya bayaran tambahan, maka itunya riba. Itu asas dia. Yang asas ni kita kena tahulah semua sekali. Maka sebab itulah seeloknya elakkanlah diri daripada menjerumuskan diri dalam perkara riba. Sebab kadang-kadang benda ni kita tukar nama saja. Tukar nama tu, tukar nama ni. Padahal benda tu adalah benda yang salah, tetapi diguna dengan ayat-ayat ataupun lafaz-lafaz bahasa yang nampak sedap sikit bunyi dia. Jadi sedap bunyi dia tu tidak semestinya benda tu betul. Kan? Macam beginilah sekarang ni orang panggil mengumpat tu orang guna membawang kan. Nampak bunyi sedap sikit. Mesyuarat tingkap, guna perkataan mesyuarat tingkap apa. Tu lafaz-lafaz tu bunyi macam sedap, tetapi sebenarnya benda haram je. Sama je makna dia. Seperti mana yang kita dah baca dah dalam hadis kan sebelum pada ni, yamshi bin namimah. Itu makna yamshi bin namimah. Cuma kita pesongkan lafaz bahasa saja. Dipesongkan lafaz bahasa guna dengan ayat yang lebih sedap. Ayat lebih sedap jadi nampak macam tak apa. Nampak macam tak apa. Macam sekarang ni lah orang duduk buat amalan-amalan bid'ah ke apa semua kan, kalau diguna lafaz-lafaz pun sedap-sedap saja. Kan? Amalan yang diajar pun kadang-kadang dia guna lafaz-lafaz yang macam okey. Macam okey lafaz dia tu. Macam tahlil, sedap bunyi tahlil. Tahlil makna apa? La ilaha illallah. Menyebut la ilaha illallah makna tahlil. Tahmid, tahmid tak ada pula bunyi gitu. Tahmid tak ada pula yang dia sebut. Tapi kalau tahlil ada kan? Tahlil disebut menyebut la ilaha illallah. Tapi menyebut la ilaha illallah, ramai mana yang menyebut la ilaha illallah tapi masih saja buat syirik pada Allah Ta'ala, masih saja buat bid'ah, masih saja buat yang langgar syariat Allah Ta'ala, masih saja buat kan? Jadi itu cara bahasa saja. Kadang-kadang cara lafaz bahasa ni memesongkan masyarakat sehingga silap faham. Silap faham tentang agama dengan lafaz-lafaz bahasa. Ini bahaya. Sebab tu kadang-kadang dalam hadis kita akan jumpa kalau sampailah panjang umur kita akan jumpa hadis-hadis yang mana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegurnya perkataan yang tak sesuai. Bila
kita nak sebut pasal tuan tu, kita tak boleh sebut Rob. Tak boleh panggil Rob kepada tuan. Kita panggil Sayyid pada tuan, tak panggil Rob kepada tuan. Gitu. Sebab apa? Rob ni makna dia tuan juga. Tapi Rob ni lebih sesuai Allah. Lebih sesuai perkataan Rob tu untuk Allah. Bukan untuk tuan kita, toke kita, bos kita, kita tak panggil Rob. Walaupun dipanggil juga Rabbul Mal. Okay? Dalam lafaz bahasa tu ada. Ada sebutnya gitu. Tetapi penggunaan bahasa ni kadang-kadang bila benda tu boleh memesongkan, maka seeloknya kita tinggalkan lafaz-lafaz yang memesongkan. Sebabnya apa? Seperti mana ni lah. Tak naknya perkataan-perkataan kita tu jadi macam golongan Bani Israel dulu. Hanya memesongkan perkataan supaya dapat halal benda. Kan? Macam Arab sekarang ni kan nama pun banyak kan. Kau sebut lah apa, nikah lah apalah. Apa ketung tak ketung lah, air ketung lah. Dan sehingga kan, air ketung tidak arak, air ketung tidak arak. Sampai ke gitulah orang duduk bahas kan. Ini bukan arak, ini benda lain pula. Mabuk ubat batuk. Ubat batuk tu, mabuk ubat batuk tu bukan arak. Dia gitu. Padahal benda tu sama je, arak je. Dan begitu juga dengan penggunaan dadah ke, guna kuda ke, pil kuda ke, apa semua sekalipun, dia guna bahasa-bahasa yang sedap-sedap sikit lah. Dia guna bahasa-bahasa sedap. Jadi benda tu macam tak salah lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di Malaysia kita pun dia guna najis dadah kan. Tu bagus tu lafaz-lafaz gitu. Supaya orang benci benda gitu. Kan? Macam pil kuda tu kita pun kata najis pil kuda. Pil kuda, pil najis kuda. Kena gitu. Tukar nama pula. Pil najis kuda. Barulah orang tak main pil kuda ke apa. Contohlah. Jadi kadang-kadang penggunaan bahasa itu menyebabkan terpesongnya keadaan masyarakat. Dan kadang-kadang benda tu juga betul helahnya untuk menghalalkan cara dia, menghalalkan amalan dia. Ini kita kena hati-hatilah. Tidak mahu jadi seperti mana golongan Yahudi. Yang mana golongan Yahudi, keadaan mereka itu menyebabkan Allah Ta'ala baginya mereka itu hina sehina-hinanya. Dan untuk yang zaman sekarang ni, kalau yang melakukan helah, mana mereka ni tiba-tiba mereka ni jadi macam jadi kera sungguh. Itu Wallahualam lah, boleh saja Allah Ta'ala buat mereka tu jadi kera. Tapi yang ramainya yang jadi perangai macam kera tu ramai dah rasa. Kan? Yang buat helah ni sehingga mereka ni keadaan dia tu jadi perangai macam kera, itu ramai. Kan? Sebab tu saya dah beritahu tadi ada dua tafsiran. Satu kata jadi kera sungguh, satu laginya perangai macam kera. Kan? Perangai dia, tabiat dia tu, akhlak dia tu jadi macam kera. Jadi kalau yang macam kera gini ramai. Kalau yang terus jadi kera tu tak ada cerita lagi kan. Tapi kalau cerita awal itu tidak pelik lah, jadi kera sungguh. Tetapi keadaan yang zaman sekarang ni Allah Ta'ala tak ubah jadi kera, tetapi perangai itu jadi kera, itu ma'ruf kan. Seperti mana keldai pun dalam lafaz hadis ada sebut akan dijadikan, dia ubah kepala jadi keldai lah apalah. Jadi ada ulama kata jadi keldai sungguh, tapi ada juga dengan maksud bukan jadi keldai, jadi perangai macam keldai lah. Perangai macam keldai ni paling mudah dia adalah buat amal bawa saja ilmu tetapi ilmu tak ada. Gitu. Ilmu ada tak? Tak ada. Mana orang yang bawa ilmu saja, bawa ilmu. Belajar ilmu, amal tidak. Itu perangai macam keldai. Gitu. Jadi sampai sini saja dulu ayat pengajian kita hari ini, sampai mau'izatan insatal muttaqin. Insya-Allah lah esok kita akan sambung cerita Al-Baqarah sempena kepada nama surah inilah. Nama surah ni Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.